أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نحو وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وصراط النبي وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك رب اشرح لنا صدرنا بلساننا وأهلنا بلساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم ini kelakuan bagi kelakuan bagi orang-orang yang munafik lagi. Wa idza qila lahum, dan apabila dikata bagi mereka itu aminu kama amanan nasu, beriman oleh kamu seperti barang yang beriman manusia sahabat-sahabat Nabi. Qalu, kata mereka itu, anu'minu kama amanas sufaha'u, adakah kami beriman seperti beriman orang jahil? Yani tiada kami beriman seperti beriman orang jahil. Yani tiada kami berbuat seperti perbuatan mereka itu. Ayat ini pun sama dengan ayat yang perkataan ini sama dengan perkataan dulu, sama dengan kata wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Dengan sebabnya satu golongan daripada sahabat, satu golongan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menasihat kepada orang-orang munafik. Nasihat dengan bahawasanya pada yang telah lalu, bahawasanya jangan buat merosak pada muka bumi. Dan pada ini kali pulanya sahabat-sahabat Nabi pun juga menasihatkan kepada orang-orang yang munafik dengan kata mereka itu wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka itu, apabila ada setengah-setengah daripada sahabat Nabi menasihat kepada orang-orang munafik dengan kata aminu kama amanan nasu, beriman oleh kamu seperti barang yang beriman manusia. Siapa manusia itu? Sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu pun dah tahu daripada ceritaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya golongan ini ialah bukan golongan orang yang betul-betul beriman.
Bahkan mereka beriman pada zahir saja, tidak beriman pada zahir, pada mulut saja, tetapi hati mereka itu penuh dengan kufur, tidak ada iman sama sekali. Lalu tu dinasihat akan mereka supaya mereka itu beriman. Beriman itu seperti beriman oleh manusia. Yani seperti beriman oleh sahabat-sahabat Nabi. Maknanya beriman bukan sekadar di mulut saja, hanya beriman di dalam hati. Jadi pengakuan mereka itu pengakuan bagi orang-orang yang munafikin. Mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang mukmin. Seperti kata mereka itu dulu, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir tetapi wa ma hum bimu'minin. Dengan sebab mereka pun mengaku bahwasanya mereka mengaku dengan mulut mereka bahwasa adalah mereka setengah daripada orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat. Tetapi pada hakikat hati mereka itu adalah hati mereka itu tidak ada keimanan. Maka Rusia itu dibukai oleh Allah Ta'ala. Rusia tidak beriman di dalam hati mereka itu dibuka oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, dan Nabi memberitahu kepada sahabat-sahabat dia. Lalu tu adalah setengah-setengah daripada sahabat dia, sahabat Nabi itu menasihat kepada orang-orang yang munafikin supaya beriman seperti beriman oleh manusia ramai-ramai. Jadi bukan sekadar beriman pada mulut saja. Beriman tu mesti beriman di dalam hati. Itu maksud katanya aminu kama amanan nas, beriman oleh kamu seperti barang yang beriman, yakni seperti beriman oleh manusia, yakni sahabat-sahabat Nabi. Jadi mestilah kamu beriman, jangan beriman pada mulut saja, mesti beriman di dalam hati sebagaimana sahabat-sahabat Nabi beriman, sebab iman itu tepatnya di dalam hati, bukan di mulut saja. Ya, itulah sebab tu Allah Ta'ala firman katanya aminu, beriman oleh kamu. Beriman oleh kamu seperti, dikatakan seperti itu maknanya beriman, cara beriman tu bagi sama dengan sahabat-sahabat Nabi, bagi sama dengan iman oleh sahabat-sahabat Nabi. Sama di mana? Maknanya beriman di dalam hati, bukan beriman tipu-tipu di mulut saja, tu bukan. Sebabnya kalau mengikut pada zahir mulut mereka itu, cakapan mereka itu, mereka mengaku penuh-penuh dengan mulut bahasanya mereka adalah orang mukmin. Tetapi iman bukan tempat dianya di mulut, bahkan tempat dianya di hati. Lalu tu dinasihat bahasanya beriman seperti beriman oleh manusia, yakni sahabat-sahabat Nabi. Jadi mana beriman di dalam hati, jangan kamu beriman di mulut saja, sebab itu tak sah iman. Tak dibilang kata orang beriman, malaikat iman itu ada dalam hati, mana membenar percaya di dalam hati. Beriman oleh kamu seperti barang yang beriman manusia, ini seperti beriman oleh manusia. Kama amanan nas tu manusia. Tetapi dikandung dengan kata manusia itu ialah sahabat Nabi. Jadi bukan keseluruh manusia, bukan semua manusia, sebab orang munafik pun manusia juga. Kita di sini pun manusia juga. Tetapi yang nak jadi contoh beriman, hendak disuruhkan orang munafik ambil contoh pada imannya ialah iman yang dicontoh oleh manusia yang dikandaknya ialah sahabat Nabi. Sebab dikandaki dengan amanan nas, an-nas manusia, yakni manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang termaklum pada masa itu. Seperti beriman oleh manusia, yakni manusia yang terkenal pada masa Nabi. Ini manusia yang beriman yang ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah
sahabat-sahabat Nabi. Jadi ditutupkan orang munafik supaya mereka beriman sebagaimana beriman oleh manusia yang terkenal, yang termaklum kena kepada sahabat-sahabat Nabi. Maknanya di situ ada nak cerita katanya jangan kamu beriman di mulut saja. Mestilah kamu beriman, percaya dengan beriman itu di dalam hati. Maka apabila dinasihat akan mereka, maka jawab apa kataan mereka, balasannya qalu, kata mereka itu. Tetapi mereka itu dia kata anu'minu kama amanas sufaha, adalah adakah kami beriman seperti beriman orang jahil. Ini perkataan dia katanya jawab orang munafik. Qalu, kata mereka itu orang-orang munafik, anu'minu, adakah anu'minu kama amanas sufaha. Anu'minu, adakah, adakah patut, adakah yakni adakah patut kami beriman seperti beriman orang jahil. Jadi di sisi orang munafik, di sisi orang munafik, pandangan orang munafik terhadap orang-orang mukmin, terhadap sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang jahil. Orang-orang yang jahil, tetapi kalau sufaha, safih, pada asal maknanya orang-orang bodoh. Tetapi maksud di sininya orang-orang jahil. Jadi maknanya orang-orang mukmin, artinya sahabat-sahabat Nabi, pada pandangan orang-orang munafik itu adalah orang jahil, orang yang bodoh. Sebab mereka sebabnya kenapa mereka pandang kepada orang mukmin, artinya sahabat-sahabat Nabi itu sebagai orang jahil, orang bodoh, dengan sebab mereka berfikir bahawasanya yang betulnya adalah mereka. Cara yang betul, cara yang baiknya ialah cara yang dijalan oleh orang munafik. Itu di sisi orang munafik yang nampak katanya cara dia, cara jalanan dianya adalah cara yang sebenar, yang betul, yang elok. Maknanya cara yang dijalani oleh sahabat-sahabat Nabi itu ialah cara yang bodoh, cara yang hina. Lalu tu dia pandang katanya sahabat Nabi ni ialah orang jahil. Artinya dengan sebab mereka pandang kepada setengah-setengah sahabat Nabi yang fakir, seperti Bilal dan lain-lain lagi, mereka pandang hina kepada setengah-setengah sahabat Nabi. Sebab itu dikatakan orang bodoh, orang jahil. Jadi mereka itu orang munafik, dia pandang kepada orang-orang mukmin dan artinya sahabat Nabi itu sebagai orang yang bodoh. Maka apabila dinasihat akan mereka supaya beriman seperti sahabat Nabi, maka pandangan mereka itu terhadap sahabat Nabi adalah orang bodoh, maka orang jahil, maka dia katanya cakap sama dia. Dia bercakap sama dia, adakah patut kami beriman seperti orang jahil? Maknanya adakah patut kami buat semacam perbuatan orang jahil, orang bodoh? Maknanya tak sepatut. Di sisi mereka dia katanya orang munafik, orang mukmin ni orang bodoh, orang jahil. Mana dia ni orang yang berilmu, orang yang cerdik. Mana orang yang berilmu, orang yang bercerdik tak sepatut nak buat semacam perbuatan orang bodoh, orang jahil. Tetapi perkataan mereka bukan dia kata ni, kata di depan orang mukmin lah. Bahkan cakap sama-sama dia ketika sunyi daripada orang mukmin. Sebab fardunya orang munafik mereka musbunyikan kufur, muzahirkan iman. Kalau sekiranya kalau dia jawab depan-depan orang mukmin, tentulah orang mukmin dah tahu kata mereka adalah munafik. Sebab fardunya mereka ini adalah orang munafik, dia muzahirkan iman, musbunyikan kufur. Maka tak dapat tidak perkataan dia katanya adakah patut kami beriman semacam beriman orang-orang jahil, orang bodoh tu. Ini bukan dia bercakap, bukan dia kata di depan orang mukmin, bukan dia kata di depan sahabat Nabi.
Dengan maknanya apabila dinasihat kepada mereka supaya mereka beriman sebagaimana beriman oleh sahabat-sahabat Nabi, maka apabila mereka duduk sama-sama mereka, bercakap sama-sama mereka, dia bercakap katanya, tak patut kami nak beriman semacam beriman oleh orang-orang yang bodoh. Kami ni adalah golongan orang yang cerdik, orang yang berilmu. Tak sepatut nak beriman seperti orang bodoh-bodoh itu, orang-orang yang jahil itu. Itu cakapan ini dia bercakap sama-sama dia ketika belakangan daripada orang mukmin. Adakah kami ini kalau dalam bahasa, dalam istilah dia panggil istifham ingkari. Maknanya adakah, mana adakah patut, bukan betul-betul nak tanya. Bukan betul-betul nak tanya, bukan betul-betul nak soal. Cumanya kataan ini nak menunjuk katanya benda begitu tak sepatut dibuat. Benda begitu tak sepatut dibuat. Beriman seperti beriman oleh sahabat di seorang munafik itu perkara yang tak sepatut dibuat. Itu panggil istifham ingkari. Ingkar. Bentuk tanya tapi bukan bentuk tanya tapi muradnya bukan nak tanya, nak ingkar, nak talak. Adakah kami beriman, adakah patut kami beriman juga sebagaimana beriman oleh orang-orang yang jahil? Siapa dia orang jahil? Yakni ialah sahabat-sahabat Nabi, orang-orang mukmin. Apa maksudnya? Tiada kami beriman. Kami tak akan beriman sama sekali. Kami tak beriman seperti beriman orang jahil. Dia tak ikut orang jahil. Nak ikut orang yang pandai, orang yang alim, orang yang cerdik. Maka di sisi pandangan dia lebih cerdik daripada orang mukmin. Lalu tu dia tak buat semacam orang mukmin. Sekali lagi maksudnya, tiada kami perbuat seperti perbuatan mereka itu. Kami tak buat semacam perbuatan mereka itu. Mereka itu beriman, kami tak beriman. Itulah cakapan sama-sama dia daripada golongan orang munafikin. Maka dengan sebab dia kata kepada orang mukmin tu adalah orang yang sufaha, orang yang bodoh, orang yang jahil, maka Allah Ta'ala menolakkan firman Allah menolak atas mereka itu. Maka Allah Ta'ala firman untuk nak talakkan akan perkataan mereka itu, yang mana kata bodoh kepada orang mukmin, yang mana kata jahil kepada orang mukmin. Maka Allah Ta'ala tolakkan perkataan mereka dengan katanya, dengan firman Allah, ala innahum humus sufaha'u. Ala, ketahui olehmu, sepatut kamu tahu, sepatut kamu terjaga bahawa mereka itulah orang munafik, mereka itulah yang jahil sekalian. Bukan orang mukmin yang jahil, mereka sendiri itulah yang jahil. Dia orang yang jahil tetapi kata ke orang jahil. Dialah betul-betul orang yang jahil. Memanglah begitu, sebab dia orang yang jahil, dia tak tahu yang mana yang sebenar, yang mana yang salah. Dia dalam keadaan yang salah, dia tak tahu. Orang mukmin dalam keadaan betul, dalam yang sebenar, duduk dalam yang sebenar, maka mereka itu tak tahu kata sebenar. Yang sebenar dia tak tahu kata sebenar. Yang salah tak tahu kata salah. Itulah sebab katanya mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul jahil. Bukan orang-orang mukmin. Orang mukmin cukup mengetahui apa yang betul, dia tahu kata betul. Sebab itu mereka itu mengikut. Sebab itu mereka ambil guna. Beriman dengan Allah dan dengan Rasul adalah perkara yang sepatut, adalah perkara yang sebenar. Sebab itu orang mukmin ambil guna, ambil pakai. Itu maknanya orang yang tahu, orang yang cukup-cukup tahu, orang yang betul-betul tahu. Mereka adalah orang jahil. Sebab benda yang sebenar mereka tolak,
mereka adalah apabila tengok kepada benda yang sebenar, mereka tolak paling huduh benda yang kotor, benda yang keji, yang cemar, seperti kufur, mereka kata baik, ambil guna. Maka adalah mereka itulah mereka orang yang betul-betul bodohnya, orang yang jahil sebenarnya, bukan orang mukmin. Habis tu kenapa tak nampak nah, kenapa tak dia tak sedar ke, dia tak tahu ke diri dia sendiri tu orang yang bodoh? Walakin la ya'lamun. Maka firman Allah Taala, mereka sendiri adalah orang yang jahil. Tetapi tiada diketahui mereka itu. Tetapi mereka itu tak mengetahui, tak tahu pun bahasanya mereka adalah orang jahil. Tetapi tiada diketahui mereka itu. Tiada diketahui mereka itu bahawa adalah mereka itu sendiri adalah orang yang jahil, sebenar-benar jahilnya. Memanglah orang gila dia tak mengaku kata dia gila. Orang gila nak kata orang yang tak gila ni gila pula. Begitulah. Walakin la ya'lamun. Tetapi tiada diketahui mereka itu sendiri tak tahu kata dia tu orang yang jahil. Maka ini seperti kata dulu, seperti dak cerita dulu bahasanya di sini Allah Taala katanya walakin la ya'lamun, tak tahu. Adapun dua perkara yang dulu Allah Taala guna dengan wama yash'urun. Walakin la yash'urun, tidak sedar, tidak perasan. Dengan sebabnya di sini masalah bodoh ke tidak bodoh, jahil ke tidak jahil. Maka sepatutnya guna pengetahuan. Adapun yang dulu, masalah yang dulu apa dia? Masalah merosakkan muka bumi. Dia katanya mereka lah yang merosak, mereka lah yang membaikkan muka bumi, bukan orang yang merosakkan muka bumi. Maka merosak dan tidak merosak pada muka bumi itu perkara yang boleh kita pandang dengan mata. Perkara yang kita boleh pandang dengan mata, tetapi kalau tak ternampak benda begitu, maknanya tidak ada kesedaran, tidak ada sedar. Adapun di sini jahil tak jahil, maka tak dapat tidak nak boleh tahu kata jahil ke tidak jahil itu mesti kena guna fikiran, kena guna pengetahuan. Lalu tu di sini Allah Taala guna ya'lamun, yang mana katanya ilmu terlebih tinggi daripada sedar. Sedar terlebih rendah daripada al-ilmu, peringkat dianya. Maknanya perkara yang dulu mereka merosakkan muka bumi, kalau guna perhatian, serendah-rendah perhatian, dah nampak kata mereka yang merosak adalah yang merosakkan muka bumi. Adapun di sini nak bagi nampak katanya siapa yang jahil, siapa yang berilmu, maka tak dapat tidak kena guna fikiran yang banyak. Lalu tu Allah Taala guna yang tinggi sikit, la ya'lamun, tidak diketahui. Itu satu kelakuan yang berlaku pada terhadap orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu. Ini pun suatu cerita pula yang berlaku pada orang-orang yang munafik juga. Wa idza laqul ladzina amanu. Dan apabila berjumpa mereka itu akan segala orang-orang mukmin. Maka apabila mereka itu orang munafik berjumpa dengan orang mukmin, dengan orang-orang mukmin, tak kesemualah. Apabila mereka bergaul dengan orang mukmin, apa cakapan mereka? Qalu amanna. Berkata mereka itu orang munafik berkata mereka itu amanna, telah beriman kami. Apabila dia bergaul dengan orang mukmin, bercakap gaul dengan orang mukmin, duduk bersama dengan orang mukmin, berjumpa dengan orang mukmin, dia mengaku di mulut dia katanya dia ni adalah orang mukmin semacam kamu juga.
dengan maknanya muzahirkan iman mereka supaya manusia itu tahu. Kata dia nya, supaya manusia, supaya sahabat Nabi tahu kata mereka adalah orang mukmin semacam sahabat Nabi juga. Itu perkataan mereka yang mereka kata ketika menghadapi orang mukmin. Ketika bertemu, ketika ke depan, duduk di depan orang-orang mukmin. Tetapi mereka bukan cakap kata kami adalah orang mukmin, betul-betul cakap gitu. Tetapi adalah mereka dia bercakap dengan cakapan yang lain yang memberi faham adalah mereka orang mukmin. Dengan sebab ceritanya, apabila mereka itu berjumpa dengan Abu Bakar, apabila orang munafik dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, maka mereka bercakap marhaban bi Abi Bakrin, marhaban bis Siddiq wa Syekhil Islam. Dia katanya, dia bercakap dengan Abu Bakar, dia katanya engkau adalah seorang yang sangat membenar, ialah engkau lah orang yang tua dalam agama Islam, orang yang sebagai guru dalam agama Islam. Maka dia cakap gitu merupakan mereka beriman. Mereka tak cakap betul-betul lah kata dia ni adalah orang mukmin, tetapi cakapan dia tu memberi faham kata dia mengaku kata dia orang mukmin. Dan mereka apabila bertemu dengan Sayyidina Umar, mereka bercakap katanya marhaban bil faruqi al-qawi fi dinih. Ia katanya selamatlah, selamat baiklah dengan Faruq, orang yang membezakan mana salah mana betul. Dan Sayyidina Umar ni sebagai orang yang kuat di dalam agamanya. Dan apabila mereka bertemu dengan Sayyidina Ali, dia katanya Sayyidina Ali ini adalah anak sepupu bagi Nabi dan penghulu bagi Bani Hashim dan pemuda Islam. Jadi cakapan mereka itu memberi faham kata mereka adalah orang mukmin. Bukan betul-betul bukan mereka cakap katanya kami telah beriman, bukan cakap gitu. Dia cakap dengan cakapan yang lain, faham daripada cakapan itu bahawa mereka adalah orang mukmin. Jadi ketika mereka di depan orang mukmin, mereka bercakap dengan cakapan yang memberi arti kata dia tu orang mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila kembali mereka itu kepada syaitan. Apa maksud dengan kata segala syaitan? Kepala mereka itu. Kepala artinya ketua-ketua. Kepala artinya ketua-ketua mereka itu. Itu maksud dengan syaitan. Bukan syaitan iblis, bukan dia. Bukan syaitan iblis itu bukan. Bahkan maksud dengan syayatinihim, syaitan-syaitan ialah ketua-ketua bagi mereka. Jadi maknanya apabila mereka kembali, maknanya duduk bersama-sama mereka, dan apabila menghadapi kepada ketua-ketua bagi mereka, mereka apa yang katanya? Qalu, kata mereka itu, inna ma'akum, bahawa kami serta kamu pada agama. Kami ini beragama semacam agama kamu lagi. Kami berserta dengan kamu, bersama dengan kamu pada agama. Jadi apabila balik kepada ketua-ketua orang munafik, kepada orang dia lah, bersama-sama orang dianya, dia kata kami tak beriman. Kami tak beriman dengan Nabi Muhammad. Bahkan kami itu pada bab agama bersama dengan kamu lagi. Kami tak beriman dengan Muhammad. Kami tak beriman seperti sahabat Nabi. Kami serta kamu bersama dengan kamu lagi pada agama. Jadi agama kami dengan agama kamu masih sama lagi. Kami bukan ubah agama jadi masuk Islam, bukan. Itulah tabiat orang yang munafik. Depan orang mukmin dia cakap
supaya faham kata dia orang mukmin, tetapi apabila duduk bersama mereka, apabila menghadapi pembesar-pembesar, ketua-ketua mereka, mereka mengakulah katanya dia bukan orang mukmin, dia tetap dalam agama kufur lagi. Kemudian yang duk buat-buat bersama dengan orang mukmin tu apa maksudnya? Seolah ditanyakan. Kami tak beriman lagi. Kami walaupun nampak berkawan dengan orang mukmin, zahir-zahir kami, zahir-zahir mereka nampak macam orang mukmin, tetapi pada agama dianya agama kufur lagi. Maka jawab mereka, innama nahnu mustahzi'un. Hanya kami berolok-olok, berbuat olok-olok sekalian. Buat senda-senda, buat tipu-tipu kami dengan muzahir iman. Yang zahirnya nampak kami beriman macam orang mukmin, itu bukan dia tanya. Kami buat olok-olok, kami tipu-tipu saja, buat senda-senda, buat main-main saja pada muzahirkan iman. Padahal di dalam hati mereka tetap beragama syirik lagi. Itu apabila mereka bersama dengan ketua-ketua mereka, mereka jelaslah menjelas di depan ketua mereka, katanya dia tak beriman sama sekali, tetap di dalam agama asal, agama kufur, hanya buat olok-olok, buat main-main, buat tipu-tipu saja dengan secara muzahirkan iman supaya selamat mereka apabila bergaul dengan orang mukmin. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula, Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala itulah yang mengolok-olok dengan mereka itu. Jadi dia buat olok-olok dengan orang mukmin, maka Allah buat olok-olok dengan mereka itu. Tetapi bukan maksudnya Allah Ta'ala buat tipu-tipu dengan mereka itu, bukan dia. Maknanya Allah Ta'ala membalas. Allah itu yang mengolok-olok, yakni membalas di atas mengolok-olok mereka itu. Sebab mengolok-olok membuat main-main itu perkara yang tak layak dengan Tuhan, perkara yang mustahil. Bahkan maksudnya apabila mereka itu buat senda-senda, buat olok-olok, buat main-main dengan iman, maka Allah Ta'ala membalas dengan mengazabkan mereka itu atas kesalahan mengolok-olok itu. Itu maksudnya. Allah yang mengolok-olok dengan mereka itu. Mana Allah lah yang membalas. Allah lah yang membalas di atas kesalahan mengolok-olok mereka itu. Mengolok-olok mereka itu adalah kesalahan, adalah dosa, adalah kesalahan. Maka Allah Ta'ala mengazabkan mereka sebagai balasan atas mengolok-olok itu. Bukan katanya balas dendam, bukan maksudnya begitu. Tetapi cakapnya begitulah. Mereka itu buat senda-senda, buat olok-olok, maka Allah Ta'ala pun buat olok-olok dengan mereka itu. Mana Allah Ta'ala membalas. Tapi cakap gitu tu dalam balaghahnya dia panggil musyakalah. Musyakalah maknanya nak bagi serupa pada, nak jadi serupa, nak jadi sebalah pada cakapan saja, tetapi maksud lain-lain. Sebab mereka betul-betul mengolok-olok. Allah Ta'ala mustahil nak mengolok-olok gitu, sebab menipu gitu. Dengan sebab makna yang dikandaknya Allah Ta'ala membalas atas kejahatan, kesalahan mengolok-olok itu. Tetapi cakapnya nak bagi sama pada cakapan saja. Seperti katanya orang kitab cakap, kalau dia tipu kita, kita pun tipu dia juga. Kalau dia bohong dengan kita, kita pun bohong dengan dia juga. Tak boleh begitu berdosa.
Dia tipu kita, dia lah berdosa. Kita nak tipu dia pula, berdosa pula kitanya. Apa maknanya? Kita ambil tindakan, kita ambil balas di atas tipuan mereka. Pada kurang report ke polis. Itu maknanya kita tipu dia balik. Dia menipukan harta kita, kita menipukan dia. Tapi maksud menipu, kalau kita menipukan harta dia pulanya, berdosalah kitanya. Tapi maksudnya kita balas. Dengan mana kita report ke polis supaya mari tangkap dia dengan bukti supaya dapat masuk penjara dia. Itu maknanya kita menipu dia juga. Dia ganggu kita, kita ganggu dia. Dia ganggu kita, dia curi barang kita, kita pun curi juga barang dia. Tapi bukan maksud curi juga. Maksudnya kita report ke polis supaya polis ambil balas di atas kesalahan curi itu. Tapi cakapnya, dia curi, kita curi. Nak bagi sama pada cakap. Tapi perbuatan tu maknanya, sebelah balik dia tu curi, kalau kita pergi curi barang dia juga, dosa jugalah kita ni. Tak pasalah. Maknanya kita curi juga, maknanya kita membalas akan curian dia dengan cara kita report ke polis supaya dia tu bayar balik kepada kita. Itu cara tadi kita curi juga. Itu bentuknya panggil cakap dengan secara musyakalah. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan memanjang ia, ya Allah, akan umur mereka itu. Allah Ta'ala bagi umur mereka itu umur panjang. Allah Ta'ala memanjangkan, melanjutkan umur mereka. Tetapi memanjangkan umur itu bukan sebagai nikmat, bukan sebagai azab. Sebab memanjang oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, akan umur mereka itu di dalam kufur. Di dalam kufur mereka itu. Di dalam kufur mereka itu, itulah fi tughyanihim. Sebab tughyan mana kesalahan, kejahatan. Asal mana tughyan, tara itu maknanya melampaui. Tughyan asal pada lughahnya melampau. Seperti melampau atau melimpah. Sebab dalam bahasa Arab katanya taghal ma'u. Taghal ma'u maknanya air limpah. Seperti air dalam, kita isikan air dalam cawan, isi apabila sampai dengan mulut dianya, kita isi lagi, maka air itu melimpah. Melimpah tu dia katanya melampau, itulah katanya tagha. Tapi maksud sini apa? Melampau daripada yang betul. Melampaui daripada sakatan yang betul sehingga masuk dalam kesalahan. Maksud kesalahannya ialah kufur. Jadi maknanya Allah Ta'ala memanjangkan mereka itu, memanjangkan umur mereka itu di dalam kufur. Ini suatu bukan nikmat. Yang kata nikmat, Allah Ta'ala memanjangkan umur di dalam ta'at. Itu nikmat. Memanjangkan umur di dalam ta'at. Maknanya umur jadi panjang, dalam sepanjang umur dalam hidup dalam ta'at. Itu nikmat. Tetapi siapa-siapa yang Allah Ta'ala memanjangkan umur di dalam maksiat atau di dalam kufur, ini adalah nikmah, bala. Adalah bala. Adalah azab. Sebab, kenapa begitu? Sebabnya kalau umur panjang, kesalahan maksiat makin banyak. Semakin berat diazab pada akhirat. Kalau orang itu hidup di dalam maksiat, kalau orang mukmin kita. Kalau orang mukmin kita hidup di dalam maksiat, tetapi umur pendek. Umur 20 dah mati. Semenjak balik sampai umur 20 dia meninggal. Maka kita katanya 7-8 tahun dia dalam keadaan balik, dalam keadaan maksiat. Maka azab dia tak berapa banyak sangat. Azab di atas kesalahan, di atas maksiat mereka tak berapa lama sangat. Sebab apa? Sekejap saja
tak berapa banyak sangat maksiat dah, tetapi kalau umur panjang sampai umur 90 tahun, 100 tahun di dalam maksiat, memanglah beratlah azab dia. Lamalah dia di dalam neraka. Sebab tu memanjangkan umur dalam kufur, dalam maksiat adalah bala, adalah azab, bukan dia nikmat. Yang kata panjang umur yang kita minta, panjang umur di dalam taat. Itu yang kita nak, itu yang jadi nikmat. Sebab kalau umur panjang dalam taat, maka kebajikan pahala tu bertambah banyak. Contohnya orang ni kalau dia hidup dalam taat, tetapi semenjak daripada balik sampai mati dianya umur 20, maka tak berapa banyak sangat kebajikan dia. Tetapi dah di dalam kebajikan, tetapi kebajikan tak begitu banyak sangat. Nak lawan dengan orang mati umur 60 tak boleh lah. Sebab apa? Sebab orang ni dalam taat 10 tahun. Orang ni dalam taat 40 tahun, 60 tahun. Maka untung yang lama lah. Tetapi paling ruginya kalau panjang umur di dalam maksiat, jadi bertambah azab. Bertambah berdosa, bertambah azab. Maka Allah Ta'ala sengaja menjadikan keadaan mereka itu adalah orang yang panjang umur, tetapi panjang umur di dalam keadaan kufur, tak bergunanya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna. Ya'mahun, tercengang mereka itu, terheran mereka itu, bodoh, tiada dapat jalan agama yang betul. Duk dalam keliru, duk dalam bingung, duk dalam tercengang, dalam kebodohan, duk dalam agama yang salah, tak dapat jalan yang sebenar sama sekali. Hidup 100 tahun sekalipun dalam kesalahan dalam bab agama. Hidup 100 tahun sekalipun di dalam agama kufur, tidak berfaedah, tidak berguna panjang umur sekalipun. Jadi maknanya Allah Ta'ala nak menambahkan azab mereka. Kerana mereka orang munafik, besar kesalahan, Allah Ta'ala nak membanyakkan azab mereka, nak menguatkan, nak memanjangkan azab mereka, nak bertambah banyak akan azab mereka. Allah Ta'ala sengaja memanjangkan umur mereka supaya mereka banyak masa di dalam maksiat, dalam kufur. Panjang masa dalam tercengang, cari jalan yang betul tak berjumpa. Dia cari jalan yang betul, cari agama yang betul tak berjumpa. Tetap dalam kesalahan, tetap dalam kesesatan sampai ke mati. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus tahun dalam kesalahan. Itu yang Allah Ta'ala berjadi kepada orang-orang munafik. Lagi, sifat orang munafik lagi, ulaika allazina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika allazina ishtarawud dhalalata bil huda. Bermula sekalian mereka itulah yang menukar dalalah. Apa makna dalalah? Sesat. Dengan hidayat. Apa maksud dengan kata hidayat? Petunjuk. Dia ishtara. Ishtara tu kalau kita tengok mana asal, membeli. Membeli. Ishtara asal makna dianya membeli. Maknanya ambil benda yang dijual, terima benda yang dijual, kita panggil membeli. Maka beli sana itu ada ambil satu benda, ada tolak satu benda. Dalam muamalah jual beli, ada ambil suatu barang masuk ke diri, ada tolak suatu perkara kepada yang lain. Sebab kalau kita beli sesuatu, kita tolak, kalau kita katanya kita orang membeli, kita ambil barang ke kita, tolak duit kita kepada orang yang menjual. Kalau orang menjual,
dia tolak barang dia ke kita, dia ambil duit kita ke dia. Maka itu maknanya jual beli. Di dalam jual beli itu ada tukar menukar. Di dalam jual beli itu ada tukar menukar. Kita ada duit tapi nasi tidak ada. Kita tukarkan nasi dengan duit. Ambil nasi ke kita, duit bagi ke orang jual. Dia ada nasi tapi dia nak duit. Dia ada nasi tapi dia nak duit. Dia tolak nasi, dia tukar nasi dengan duit. Dia bagi nasi ke kita, dia ambil duit daripada kita. Itu mana jual beli itu ada tukar menukar. Sebab tu dia katanya bermula sekalian mereka itu yang menukar. Yang menukar dalalah. Jadi maknanya menukar dalalah dengan hidayat. Yang mana dia sebab kata tadi beli, jual beli ada ambil ada tolak. Ambil masuk diri suatu perkara, tolak keluar suatu perkara. Maka di sini orang munafik dia ambil apa, dia tolak apa dia. Dalam kaedah bahasa Arabnya yang ada dengan di depan itulah yang dia tolak. Beli nasi dengan RM2. Beli nasi dengan duit. Beli nasi dengan duit. Kita beli nasi kita ambil. Yang kita tolak ke orang, duit. Beli nasi dengan tengok orang kita bercakap, tak tahu duit tidak ada, tak nak beli barang, tak tahu nak beli dengan apa. Nak pakaian, nak kepada makanan, tetapi duit tidak ada, tak tahu nak bayar dengan apa. Tak tahu nak bayar dengan. Tak tahu nak bayar dengan apa sebab duit tidak ada. Jadi yang ada dengan bahasa Arab bibi. Itu yang tolak keluar. Yang ambil masuk dirinya dalalah. Jadi mereka orang munafik, dia tukar menukar, maknanya ambil dalalah masuk ke diri mereka, yang tolak keluarnya ialah hidayah. Jadi maksudnya nak cerita macam orang yang berniaga. Nak cerita orang munafik, kalau kita banding orang yang berniaga, memanglah berniaga tu ada jual beli. Dalam perniagaan itu ada menjual, ada membeli. Maka perniagaan mereka ialah mereka membeli akan dalalah, membayar dengan al-huda. Maknanya ambil masuk diri, ambil masuk ke poketnya dalalah, sesat. Bayar keluar daripada poketnya, bawa keluar bayar ke orang lain ialah hidayah. Jadi dia lepas hidayah, ambil dalalah masuk ke diri. Itu kalau nak banding dengan orang berniaga. Bermula sekalian mereka itulah yang menukar dalalah dengan hidayah. Menukar dalalah yakni apa makna dalalah? Sesat. Dengan hidayah. Apa makna hidayah? Pertunjuk. Tunjukkan Allah Ta'ala. Hidayat Allah dia tak ambil sesat. Tapi jangan faham kata mereka, asal mereka ada memiliki hidayat. Semacam katanya orang nak beli, kena ada duit, kena memilikikan duit. Tetapi apabila dia membeli, duit itu bagi ke orang jual. Memiliki duit, belum pada nak membayarkan dengan duit. Belum nak bagi kepada penjual. Tetapi di sini katanya mereka menukar akan dalalah, ambil dalalah masuk ke diri, menolakkan hidayah dengan hidayah. Maknanya bukan maksud mereka belum pada nak membeli, belum pada nak menukar, itu mereka ada memiliki hidayah pertunjuk, bukan dia. Tetapi maksudnya begini, manusia dengan asal manusia, asal fitrah, asal kejadian manusia,
manusia dengan tilik asal fitrah, asal kejadian manusia, dia akan dapat penunjuk dengan secara sendiri. Asal manusia tak kiralah tak kira siapa-siapa sekalipun menerima akan hidayah. Asal kejadian manusia ini ialah menerima, mungkin nak dapat hidayah. Menerima akan terima nak dapat hidayah. Boleh nak dapat hidayah. Mungkin nak dapat hidayah. Maka orang munafik tilik kepada dia adalah manusia, asal kejadian manusia, boleh nak dapat hidayah, terima nak dapat hidayah, terima nak jadi orang mukmin. Walaupun mereka tak pernah beriman sekalipun, mereka tak pernah dapat hidayah sekalipun, tetapi boleh jadi mereka nak dapat hidayah. Walaupun tak pernah memiliki lah hidayah, sebab di awal lagi mereka menyesat, mereka dalam sesat. Tetapi dengan sebabnya hidayah itu seolah katanya benda dikuasai untuk nak campaikan dengan tangan, untuk nak pegang, nak ambil dengan tangan tu boleh. Sebab Allah Ta'ala nak hidayah, bangkitkan Nabi Muhammad untuk menghidayahkan seluruh manusia. Tak kira siapa-siapa sekalipun. Jadi seolah katanya hidayah tu asalnya di dalam tangan mereka. Dengan sebab hidayah tu siapa saja nak ambil boleh nak ambil. Nak memiliki boleh nak memiliki. Tetapi mereka tidak ada di awal lagi. Tapi nak katanya hidayah ni benda yang boleh nak ambil. Tapi taknya ambil hidayah. Dia ambil ad-dhalalah. Itu maksudnya begitu. Jadi maknanya asal manusia itu terima nak hidayah, nak dapat hidayah. Tetapi mereka sendiri memilih akan dhalalah, tinggal hidayah. Begitulah. Jadi maknanya yang tinggalnya, yang ada dengan, yang ada bi di depan tu, itu benda yang dia tinggal, benda yang dia tak ambil. Maka orang ini kalau banding dalam perniagaan dia, fama rabihat tijaratuhum, maka tiada berlaba, maka tiada dapat kelabaan, tak dapat untung perniagaan mereka. Meniaga macam ni tak dapat untung, rugi dengan rugi. Dia kena tolak dalalah, ambil hidayah. Begitu baru dapat untung besarnya. Macam kita sekarang alhamdulillah, kita tolak dalalah, kita ambil hidayah masuk ke poket kita, masuk dalam hati kita. Itu yang untung besarnya. Tetapi mereka ni peliknya, tolak hidayah, ambil dalalah. Rugi dengan rugi. Beli emas palsu, bayar dengan emas asli. Rugi meniaga begitu. Dia beli dah tahu dah emas tu emas yang palsu, emas celup. Emas tu emas celup, dia dah tahu, tapi nampak besar. Dia dah tahu emas palsu, tetapi mereka sanggup beli juga. Bayar dengan emas asli, emas benar, maka perniagaan begitu rugilah. Tetapi rugi kerana kembali mereka itu kepada neraka yang mu'abbad selama-lama. Di mana tempat kata rugi perniagaan mereka? Sebab mereka mengambil tarik dalalah masuk ke diri, maka dalalah membawa kepada neraka. Kullu dalalatin finnar, tiap-tiap kesesatan itu di dalam neraka. Tetapi rugi kerana kembali mereka itu pada neraka. Bukan rugi tak dapat untung duit, itu bukan. Bukan berkata rugi maknanya dapat untung sedikit, artinya tak dapat untung, habis dengan modal-modal, bukan maksud gitu. Rugi itu maknanya tak dapat manfaat, tak dapat berfaedah daripada perniagaan mereka. Jadi mana buat begitu tak hasil faedah pun. Tidak hasil apa-apa faedah sekalipun. Ambil dalalah, tinggal hidayah, buat macam tu maknanya tidak ada keuntungan langsung. Jadi berat ke diri, jadi susah ke diri ada. Itu maksud katanya, tetapi rugi kerana kembali mereka itu, hujung jatuh mereka itu, akhirat esok akan kembali pada neraka, akan masuk neraka. Kembali mereka itu pada neraka, ini masuk ke dalam neraka, neraka yang mu'abbad selama-lama. Apa makna mu'abbad? Selama-lama.
wa ma kadu muhtadin, dan tiada mereka itu dapat hidayat kepada agama yang betul. Tapi ini maksud yang katanya tiada mereka itu dapat hidayat, dapat penunjuk, dapat tunjuk jalan kepada agama yang betul. Tetapi maksud dengan munasabah dengan katanya mereka tidak beruntung pada perniagaan mereka. Maknanya mereka tak pandai cara berniaga. Wa ma kanu muhtadin, dan tiadalah mereka itu yang dapat penunjuk. Maknanya pada perniagaan mereka tak pandai. Orang yang buat begitunya tak pandai meniaga. Sebab tu dia tak dapat keuntungan. Kalau orang yang pandai meniaga, tentu kena dapat untung daripada perniagaan mereka. Tetapi perniagaan macam ni, perniagaan orang yang tak pandai meniaga. Perniagaan yang jadi rugi, betul-betul rugi, itu perniagaan orang yang tak pandai meniaga. Kalau perniagaan orang yang pandai, maka tentu kena dapat keuntungan. Itu asal munasabah yang kata fama rabihat tijaratuhum, tiada untung oleh perniagaan mereka sebab mereka tak pandai berniaga. Itu kalau kira dengan asal bentuk cakapnya. Dengan sebab mereka tak pandai berniaga, cara berniaga mereka tak pandai, lalu tu rugi, dapat kerugian. Tapi yang maksud di sininya, sebab meniaga itu maknanya perbuatan mereka lah. Perbuatan mereka ambil kufur, tinggal iman, itu salah kata satu jenis perniagaan. Maka buat begitu ialah cara orang yang tak dapat hidayat kepada agama yang betul. Maknanya cara orang yang tak dapat pertunjukan kepada masuk di dalam agama yang betul ialah agama Islam. Dan tiadalah mereka itu dapat hidayah, dapat tunjuk, dan dapat tunjuk, dapat tarikkan jalan yang menyampai kepada agama yang betul ialah agama Islam. Mereka tak tahu jalan nak pergi kepada agama yang betul, tak tahu nak berjalan. Ambil jalan yang salah, sesat. Mereka tak berjumpa dengan jalan yang betul. Itulah kelakuan orang-orang yang mukmin, orang yang munafik. Habis itu katanya tamsil munafikin, perbandingan atau umpama bagi orang-orang munafik. Maknanya di sini Allah Taala akan buat perbandingan sifat-sifat bagi orang munafik. Macam mana Allah Taala nak buat perbandingan, kita nanti ikut minggu depan. InsyaAllah minggu ni kita sekadar itu dulu. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma